A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Selamat bertemu, selamat berjumpa saudara-saudara kaum muslimin muslimat, yang mana kita bersama dengan majlis live kita, iaitu di halaman Dar Al-Ansar ataupun di Pondok Benda Baru. Agar kita semua di dalam sihat dan afiah dengan dalam waktu yang sangat mulia di pagi ini. Moga-moga kita di dalam kebajikan, di dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada perjumpaan kita di kali ini iaitu tentang ihsan, dan satu lagi iaitu ikhlas. Nah, bagaimanakah kita nak faham ihsan dan bagaimanakah kita nak faham ikhlas? Kerana tajuk ni sangat-sangatlah penting dalam kita abdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi, nah, kita hamba kepada Allah, kita kena pentingkanlah iaitu ikhlas kita di dalam kerja ibadat kita, di dalam kerja buat kita. Kerana negeri akhirat dia tak bila kehebatan kita, kemuliaan kita di segi mana sahaja. Dia tak bila, hanya hak bilanya iaitu al-ihsan kita dan ikhlas yang ada pada kita. Maka ikhlas dan ihsan ni, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, nah, beza dia ataupun kita nak faham tentang ikhlas dan ihsan ni bagaimanakah secara pendek-pendek, secara rekah-rekah kita. Jadi apa sahaja yang kita buat ibadat, nah, sama ada semaya kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, amalan mengajar kita, amalan apa sahaja yang kita buat baik dengan manusia, kita buat baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kita saat itu kena jaga satu perkara yang paling besar sekali, iaitu al-ikhlas. Nah, yang paling besar sekali iaitu al-ikhlas. Walaupun kita saat itu buat kena dengan syarat-syarat, walaupun kita buat kena dengan rukun-rukun, itu satu bahagian. Bahagian yang pentingnya iaitu ikhlas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tekan kepada kita supaya kita retinya al-Islam tu gapo, al-iman tu gapo, al-ihsan tu gapo. Kalau kita reti Islam saja, kita reti di bahagian amalan ibadat saja, tak memadai. Kita reti di segi akidah saja pun tidak memadai juga. Nah, kita tahu tentang akidah firqah ni pun tidak arti bagi kita. Yang naknya kita reti iman, Islam, dan kita kena reti satu lagi iaitu al-ihsan. Dalam kerja buat kita, kecek mudah-mudahnya kita kena ada ikhlas. Kita kena ada ikhlas. Ikhlas ini dengan maknanya suci hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita buat apa sahaja kita kena bergantung kepada Allah. Nah, kita kena sandar diri kita kepada Allah. Kalaulah kita tak ada sandar kepada Allah, maka amalan kita jadi habu. Kerja buat kita jadi habu. Bolehlah dunia kepada kita tu, tetapi amalan akhirat kita tak boleh tengok. Sebab itulah di sini kita nak boleh reti ihsan dan ikhlas ni. Perkara ni boleh pergi mari. Bila kata ihsan, boleh juga kita kata ikhlas. Bila kita kata ikhlas, boleh juga kita kata ihsan. Tetapi apabila kita turun widala sikit, dua-dua ni nak jadi umum khusus. Nak jadi umum khusus. Kerana kita sudah maklum, kerana kita sudah mengetahui bahawa kita buat amalan ibadat ni, kita nak kerja buat apa sahaja, nak taqarrub diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita buat ni nak wi siapa tengok? Kita nak wi Allah tengok ke? Kita nak wi Rasul tengok ke? Kita nak wi orang muslimin tengok kita?
Jadi di situ boleh kita saat itu, kita semata-mata buat kerana nak wi Tuhan tengok, kerana nak wi rasa tengok. Yang kita di hari ini kita, kalau kita nak wi manusia tengok, tak ada gapo, tetapi kita kena jaga. Kena jaga hati kita. Kita kena jaga keikhlasan kita. Kita kena jaga ihsan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita nak wera, wi manusia tengok. Sebab ayat Quran selalu bagi tahu kepada kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat, dia kata wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahu maulana al-azim. Ayat ni duduk di dalam surah Taubah ayat 105. Surah Taubah ayat 105 ni bagi tahu kepada kita. Jadi dia kata di sini wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Kata olehmu hai Muhammad, i'malu, buat olehmu, kerja olehmu, ibadat olehmu, fasayarallahu a'malakum. Maka seakan lihat oleh Allah akan segala amalan kamu. Negeri akhirat esok Tuhan boleh tengok amalan kita. Nabi boleh tengok amalan kita. Dan mukminun boleh tengok amalan kita. Jadi pada dunia pun, kita buat ni, nak wi manusia tengok ke kita nak wi Tuhan tengok. Maka kita nak wi Tuhan tengok, kita buat secara ikhlas, Tuhan tengok semata dah. Adapun manusia, kita nak wi manusia tengok ni, hati kita terikat. Tujuan gapo kita nak wi manusia tengok, kita nak tunjuk ajar kepada dia, kita nak royak amalan baik, nak royak amalan molek supaya dia boleh buat ikuti kita, supaya dia buat saat itu kena cara-cara. Tu molek. Molek kita nak tunjuk kepada manusia, tunjuk ke jalan baik molek. Tetapi kalau kita semata-mata ada tujuan dunia, kita ada semata-mata tujuan lain, itu tak boleh. Jadi kita boleh hak dunia lah, hak akhirat tak boleh. Sebab itulah di hari ini kita nak jaga, saudara-saudara nak jaga, saudari-saudari dan saya sendiri pun samalah. Sebab manusia ni, ya bukan malaikat manusia. Manusia ni kadang-kadang kita buat, dia terlupa ke diri. Terlupa ke diri kita saat itu, duk nak kepada kebaikan daripada manusia, kita nak iaitu pujian daripada manusia, kita duk nak kepada kehebatan di kalangan manusia. Jadi di hari ini kita kena jaga diri kita, masalahnya ikhlas. Ikhlas. Tapi saya yakin kata mereka yang kita saat itu sebar ilmu pengetahuan, kita saat itu royak perkara-perkara baik semua tu, ikhlas mereka tetaplah ada. Tetaplah ada. Cuma kita tengok di hari ini terlalunya banyak. Jadi nak royak kata sebar itu kuat. Ikutlah gapo sahaja. Banyak sebar di dalam sosial ni. Jadi buka saya bagi keluar luasan. Lalu itulah kita nak bagi maklumat ni kepada bapa-bapa, kepada ibu-ibu, supaya kita tak galik, supaya kita tak terlupa. Nak jadi boleh pala, bukan kita semata-mata royak benda ibadat, bukan kita semata-mata royak ajaran akhirat, bukan semata-mata gitu. Walaupun makan ni pun boleh pala. Kita royak benda molek boleh pala. Kita sebar ilmu pengetahuan tentang kain baju kita, tentang pakaian, tentang suasana hidup ala sekitar, kita boleh royak belakang. Tentang tanim boleh royak. Tapi nak royak kata di hari ni kita kena jaga keikhlasan tu. We baik. Sebab benda tu benda molek dah. Benda molek dah. Kita sebar tu orang tengok sore ni, kita dapat dah pahala. Tak sia-sia. Tak sebab lah kita duk jalan dah, kita duk buat dah, kita duk gerak dah tu, kita buat. Kalau kita ajar ni, kita buat gitu terus. Terus. Kalau kita ajar tentang jahit, harga apa-apa, ajar kita terus. Sebab boleh pahala mata dah. Cuma kita duk royak di hari ni, takut-takut ke kita galik, takut-takut ke kita terlupa. Takut-takut ke kita hak ni tu, orang panggil terlebat dengan habuai dunia. Terlebat dengan habuai dunia. Sebab itulah di hari ni kita nak wipah di sini kata keikhlasan ni besar dalam agama kita. Ihsan ni besar dalam agama kita. Kita kena jaga tu. Kena jaga ihsan dan ikhlas yang kita duk cerita di sini. Jadi amalan yang kita buat di atas dunia ni
Akhirat esok semua boleh tengok. Fa amma man utiya kitabahu. Nah, nak royak kata apa di negeri akhirat ni kita boleh tengok semata dah. Hak molek boleh tengok. Hak tak molek pun boleh tengok. Nah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Benar hak molek kita buat tu boleh semata dah. Sikit pun boleh. Kejahatan pun sama saja. Lepas tu jadi nak royak kata benar hak kita buat. Nah, benar hak kita buat tu kalaulah manusia boleh ambil manfaat daripada kita beribu-ribu, beratus-ratus, pahala tak ada kena kecek dah. Cuma di hari ni kita nak jaga, takut keralik. Nah, saya sendiri pun sama. Oleh kerananya keikhlasan besar. Sebab tajuk kita tajuk ikhlas, tajuk kita tajuk ihsan. Maka kita nak jaga kan keikhlasan kita ni. Sebab semua amalan yang kita buat ni saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Seakan kembali akan kamu kan itu. Segala amalan yang kita buat tu akan kembali ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada yang alim perkara gaib dan yang alim perkara zahir. Siapa yang alim gaib dan zahir? Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan kita akan kembali situ. Bila kembali situ kita kena jaga betul noh. Kita kena jaganya diri kita hak itu kita nak buat. Kita berasa kata ada tuai duk tengok. Ada tuai duk tilik kita. Siapa duk tilik kita? Aning nak ada ihsan. Kita buat ibadat kita kena ada ihsan. Ikhlas tu kita jaga kesucian kita, tidak ada tujuan mana-mana. Masalah buai boleh tu hak tu kebaikan hak kita buat. Supaya kita ngajar makan gaji lah kita kata. Ngajar makan gaji. Kita mengajar makan gaji ni, kita ngajar apa cukup bulan orang gaji kita. Tu. Jadi kita jangan semata-mata aku ni tubik daripada rumah nak pergi mengajar ni, aku nak makan gaji, nak boleh duit. Nak boleh sangga kehidupan hari, boleh sangga anak, boleh sangga isteri. Kita walaupun hak tu ada, nah kita kosak dalam diri kita, aku ni semata-mata nak pergi dakwah agama. Hak boleh tu boleh pergi. Tu kalau tak boleh pun kerja aku kena kerja dakwah agama. Jadi kita kena ikat bulat situ. Ada suci hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah apabila kita saat itu kita mengajar, apabila kita saat itu kita bagi ilmu pengetahuan, kita berasa kata Tuhan duk tilik kita. Sebab itulah dalam mata hadis yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, al-ihsan ni an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita berasa kata Tuhan ni duk tilik kita. Tuhan ni duk muraqabah kita. Kita ada perasaan muraqabah. Kita buat ibadat, kita buat kerja apa sahaja, sama ada kita kerja dunia ke, kita kerja akhirat ke, kita buat perkara-perkara baik ni, kita mari perasaan kata ada Tuhan duk muraqabah kita, duk tiktam kita. Nah, duk hati-hati kita, duk perhati kita. Bila kita mari perasaan tu, kita buat pun kita cuma, kita buat pun kita beringat. Tidak kalau kita buat, kita berasa kata kita kena, kita buat, kita berasa kata kita hebat, kita buat, berasa kata kita lebih, kita tak ada berasa takut, kita tak ada berasa gerung kepada agama. Tak ada berasa gerung kepada agama. Di sini, kita berasa kata, aku duk buat ni, Tuhan duk tengok ni. Aku duk buat ni, ada. Nah, yang muraqabah akan aku. Walaupun kita tak sapa lagi maqam musyahadah, walaupun kita tak sapa lagi maqam syuhud pun, kita sekarang ni kita ada perasaan kata aku ni ada muraqabah, ada yang mengitai-ngitai. Nah, sekurang-kurang nak rakyat kata sekurang-kurang hak kita boleh tahu selalu dekat dengan kita, raqib dan atid. Nah, raqib dan atid. Tu duk muraqabah, duk mengitai-ngitai kita. Sebab itulah setengah-setengah ulama, setengah-setengah pentafsir dia kata raqib dan atid ni sifat bagi malaikat kiraman. Sifat bagi malaikat karib. Sebab malaikat ada jaga kita hak itu iaitu kiraman katibin. Dalam ayat sebut kata kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun.
Mereka itu mengetahui apa hak kamu buat. Mereka itu mengetahui apa yang kamu kerja. Nama dia Karim. Karim, 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 Karim. Jamak daripada Karim, Kiraman. Sebab sifat dia mari dengan Katibin. Kiraman, Katibin. Maknanya, malaikat Karim ni ada setiap-tiap orang. Duk serta dengan kita. Duk nanti tengok kita nak buat amalan baik ke, amalan jahat ke, kebajik ke, kejahatan ke, dia duk nanti nak tanda. Maka Karim, 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 Karim ni jamak dia Kiraman. Maka kerja dia Katibin, juru tulis mereka itu. Nanti tulis. Gapo hak kita kerja, semua dia catat. Catat kerja baik, dia catat kerja jahat, dia catat. Lepas tu, jadi Raqib Atid, apa Raqib Atid? Misal, kalau nak rakyat kata perkara tu kita duk belajar, kita kadang-kadang kita duk hafal di sekolah tadika kita, Raqib Atid, Munkar, Nakir, Ridwan, Zabaniyah. Jibril, Mikail, Israfil, Raqib Atid, Munkar, Nakir, Ridwan, Zabaniyah. 10 malaikat wajib kita mengetahui secara tafsili tu. Jadi Raqib Atid di sini bagi setengah-setengah Tok Guru bilanya nama bagi malaikat Raqib dan malaikat Atid. Tak ada apalah nak rakyat kata ni betul khilaf ni. Cuma satu riwayat yang lain, satu tafsir bagi ulama kita yang lain, dia katanya Raqib Atid ni sifat bagi Kiraman Katibin, sifat bagi malaikat Kiraman Katibin. Raqib Atid ni. Sebab apa? Sebab dia tak datang wow, dia kata. Tak datang wow. Apabila tak datang wow di sini, dia kata seolah-olah dua ni Raqib Atid. Raqib Atid ni sifat pertama, sifat yang kedua. Sebab sifat Kiraman Katibin ni sifat dia Raqib. Nah, sifat Karim Katib ni sifat dia Raqib Atid. Raqib dengan maknanya muraqabah. Muraqabah mengitai-ngitai. Hitam kita. Kita pergi mana? Pergi tempat buat bajik ke, pergi ke masjid ke, pergi tempat menututi ilmu ke, ataupun kita pergi tempat jahat-jahat, tempat maksiat, tempat orang mabuk, tempat orang zina dan sebagainya. Maka tu dia panggil, dia nanti hitam serta nanti tanda. Kita buat kejahatan apa, dia nanti tanda. Jadi kita niat di hati nak pergi buat kejahatan hak itu, niat tu dia tak bubuh lagi. Bawa kata kita jalan gitu tak bubuh lagi. Bawa kata berlaku maksiat barulah dia bubuh. Tu Raqib Atid. Jadi muraqabah duk hitam kita dulu. Duk muraqabah duk mengitai-ngitai kita. Jadi tu sifat malaikat. Setengah daripada pentafsir, dia tafsir kata Raqib Atid ni iaitu sifat bagi malaikat. Sebab apa? Sebab dia tak datang wow. Tak datang wow. Tak ada kata Raqib Atid. Dalam ayat Quran sebut waladaihi raqibun atid. Raqibun atid. Maka di sini dia kata bila tak datang wow di sini, jadi Tawahum mari kata hak ni iaitu kena kepada sifat. Sifat pertama dan sifat yang kedua. Kalulah nak kepada diri malaikat mesti ya kena boh raqibun wa atidun. Kena boh wow harataf. Hak tu bahasa ulama. Bahasa ulama. Jadi dia ambil syahid mana dia kata tengok bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim tidak ada wow. Ar-Rahman sifat pertama, Ar-Rahim sifat yang kedua bagi Allah. Maka di situ dia kata sifat pertama, sifat yang kedua tidak ada wow. Di sini pun Raqib Atid tidak ada wow. Tak ada apalah betul-betul tu kita tak ada nak bahas itu. Kita nak bahasnya masalahnya kita ada perasaan muraqabah. Kita buat kebajikan, buat apa saja, ada sifat, ada apa perasaan muraqabah. Ada yang duk mengitai-ngitai kita, ada yang duk tengok kita, yang duk titam kita. Kita duk buat gini ni ada duk tengok. Cuma kita tak nampak dia kata duk mana. Bila kita ada tu dalam diri kita, segala amalan kita buat, orang panggil beringat. Bila kita buat dengan cara beringat, kita buat cuma, kita buat saat itu, buat dengan hati-hati, dengan duk jaga semua. Jadi cuma kita, dalam bab rukun pun kita cuma, dalam bab syarat pun kita cuma, dalam bab tamak ninuh pun kita cuma. Kita buat apa sahaja, kita tak buat dengan, orang panggil buat dengan gupuh gapah.
buat dengan gaduh-gaduh, buat dengan nak lepas-lepas, buat nak sudah cepat-cepat. Tak. Itu dia. Nah, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Jadi buku ikhlas ni, nah kita nak jaga benar-benar lah, sebab ikhlas ni nak pimpin kita, nak bawa amalan kita, nak bawa amalan kita pergi kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita buat apa sahaja, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Yang kita duk wera tu, ikutlah apa sahaja di hari ni, kita boleh tengok setiap benda masuk di dalam media sosial ni. Kita boleh tengok di dalam boleh tengok di dalam Facebook, kita boleh tengok di dalam di dalam YouTube, kita boleh tengok di dalam reel, dan kita boleh tengok di dalam message dan sebagainya. Banyak perkara lah kita boleh tengok saat itu. Segala ilmu pengetahuan yang ada di atas dunia ni di depan mata-mata kita. Di segi makan ni, di segi pakaian, di segi sebar ilmu pengetahuan, di segi perniagaan, di segi apa sahaja boleh tengok. Boleh tengok. Tapi yang kita duk royak di sini, kita nak jaga masalahnya keikhlasan. Kita sebarlah ilmu apa saja terus. Teruslah sebarlah. Kita sebar mula. Sebar mula. Kita jaga diri kita, sebab sebar kita tu boleh pahala. Walaupun kita bawa telefon kita pergi masuk kapung ke kapung, pergi cari benda-benda hak pesing dulu-dulu, benda-benda hak sakut paut dengan kebudayaan, benda sakut paut dengan adat wa taqalid. Kita pergi cari benda-benda masalahnya bak tanime, bak gapo semua tu pedah belaka, boleh pahala belaka. Bukan semata-mata ibadat kepada Allah, masuk masjid, masuk mengajar kat tadika, mengajar kat musalla, mengajar qiraati, bukan hak tu saja dak boleh pahala. Kita tolong orang, kita kita ta'aruf, kita memperkenalkan perkara-perkara dalam kesusahan ataupun perkara-perkara hak jadi manusia saat itu tak ada tarik ke orang duduk dalam susah, orang duduk dalam payah, orang duduk dalam gapo, kita nak kenal, nak tahu, boleh pahala semua. Tetapi kita ada muraqabah. Yang kita duk kecek di sini, muraqabah keikhlasan kita. Keikhlasan kita itu kita kena kita kena ada muraqabah ni, tujuan kita nak timbul ikhlas kita. Nak timbul ikhlas kita. Kita nak timbul ihsan yang ada pada kita. Kebaikan yang ada pada kita. Ikhlas ada pada kita. Kita nak timbul hak tu, kita kena nak ambil gapo. Nak ambil gapo jadi asbab untuk kita ni tu ada ikhlas. Kita ni tu ada ihsan. Kita kena ambil perasaan muraqabah. Muraqabah ni maknanya mengitai-ngitai. Ada perasaan, ada yang duk hitai kita ni, ada yang duk tengok kita ni. Supaya kita banding mudah-mudah kejar kan, ia tubik daripada hotel lebak tu, tubik daripada hotel besar, bukit besar, ia nak jemur pergi ke bukit satu lagi. Ia tubik tu sejakah tu, tubik sejakah ia tengok. Tubik sejakah ia tengok. Sebab ia muraqabah. Orang panggil dia ada perasaan, ada perasaan beringat dalam diri sendiri. Takut menatai lah, takut rima lah, takut anjing hutan lah, takut singa dan sebagainya. Benda hak nak mari serai dia, benda hak nak mari terkang dia tu, dia duduk dalam hati-hati, duduk dalam muraqabah. Kita pun begitulah. Kena ada muraqabah, kena ada perasaan muraqabah. Barulah kita buat ibadat, kita mari selalu dah ikhlas kita. Kita buat ibadat, mari selalu dah ihsan kita. Buat apa tu? Kerana syaitan pun ia serta dengan kita juga. Sebab dalam atas hadis kata inna syaitan yajri majrad dami. Sesungguhnya syaitan ni berlari turut jalan ni orat darah. Orat darah kita. Jadi apabila kita gerak sikit, dia pun pisah juga nak heret ikut dia. Syaitan ni nak heret kita ikut dia. Pas nafsu kita pun orang panggil moyo kok. Moyo kok maksiat. Duk berat kok maksiat. Syaitan mari bubuh baja pula situ, syaitan mari bagi kekuatan di situ, syaitan mari duk heret, syaitan mari duk tarik, syaitan mari duk gelak situ, maka bermulai dengan nafsu kita tu hidup berat sebelah dah, duk sengit dah. Sebab itulah kita kena ada perasaan muraqabah.
Nah, dalam diri kita barulah kita boleh jaga. Sebab apabila kita buat kerja, kita tengok jumlah orang tengok kita tu kan, nampak ramai, nampak banyak. Ya mari dah. Mari dah perasaan. Ya mari hak tu nafsu kita. Ya mari dah. Mari dah. Hak nak kenak kita. Ya nak kenak kita, ya mari dah. Bawa kata ya mari tu, kita kena jaga situ. Kita kena sipai situ. Kita kena sipai situ. Bawa kata ya mari, kita tengok orang duk hitam kita, orang duk turuk kita ramai-ramai, kita mari dah perasaan. Punah dah perasaan. Ya orang panggil nak terlupa dah, nak putus dah kita dengan Tuhan. Nak putus dah kita dengan keikhlasan kita. Nak putus dah kita dengan ihsan kita. Sebab apa? Sebab orang panggil kuat. Serengi daripada syaitan tu dia kuat. Serengi daripada nafsu tu dia kuat. Lalu itulah kita, we ada sifat ni, we ada perasaan ni, perasaan muraqabah ni. Bila dia mari, kita pun nak sambut oleh dia. Maka dia mari sifat ria. Sifat nak tunjuk ke orang. Berasa nak tunjuk berasa nak royak berasa nak dia semangat mari sebelah lek dia. Sebab itulah Nabi ni bagi tahu kepada kita, Nabi kata, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya setakut-takut barang yang aku takut ke atas kamu ni, umat, aku takut sungguh ke atas kamu ni, apa? Asyirkul asghar. Syirik kecil. Syirik kecil ni takut. Apa syirik kecil? Ar-riya. Buat gapo ada sifat ria, ada sifat riak. Nak memperlihatkan orang, buat satu benda, nak orang tengok. Nak buat satu benda, kita tujuan besar kita nak hinain ke orang, nak tunjuk ke orang, nak orang tengok kita, kehebatan kita, kemuliaan kita, kelebihan kita, kita nak tunjuk kemegahan kita. Jadi kita terlupa dah lah. Hak ni Nabi kata, hak ni aku takut sekali. Benda ni bukan duk sujud kepada berhala, bukan duk percaya kepada syarik-syarik yang lain, bukan duk duk Tuhan dengan Tuhan lain, tetapi syirik khafi ni yang mari hala ya, Tuhan tak khabar. Jadi hak ni hak kita takut banyak sekali. Sebab kalau kita buat kerana dunia, kalau kita buat kerana kita ria, kalaulah kita buat kerana lain daripada Allah, maka ia timbul syirkul asghar ni. Ataupun buat dengan tujuan dunia, tujuan lain, tujuan memperlihatkan, tujuan memuji orang, tujuan harta, kelebihan dunia, pangkat dunia, kekayaan. Tu kalau mari hak tu rusak dah kita tinggal hak tu tinggal ikhlas, tinggal ihsan. Jadi kita terlupa nak ambil nak ambil muraqabah saat itu, mari jaga kita. Perasaan muraqabah tu. Berhabis tu syiak lah dah. Sebab tu kita kena ada semua. Sebab tu dalam mata hadis kata anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Membuat ibadat, mu berasa kata Tuhan duk tengokmu. Lepas tu kalau mu tak padu kepada agama, jangan mu jangan haraplah kata mu boleh pergi terus, sebab Tuhan duk tengokmu tu. Jadi we ada perasaan kata Tuhan duk menitah-nitah kita. Malaikat duk serta dengan kita ni. Agama duk tengok kita. Akhirat esok Tuhan we boleh tengok semua. Segala amalan yang kita buat, kebajikan dan kejahatan, boleh tengok. Lepas tu di situ, saudara-saudara dan saudari-saudari, jadi apabila kita hak itu ada perasaan beringat, hasil keikhlasan kita ada, hasil ihsan kita ada dalam diri kita. Hak ni lah hak kita, kita kena jaga baik-baik, kena jaga molek. Sebab buku ikhlas ni, kalau kita turut Imam Junaid rahimahullahu ta'ala, Imam Junaid kata dia katanya al-ikhlas sirrun bainallahi wa bainal abdi. Al-ikhlas sirrun bainallahi wa bainal abdi. Ikhlasan itu ialah rahsia. Benar ni rahsia ni. Rahsia ni di antara Allah dengan hamba ya. Kita dengan Tuhan ya. Kita ibadat semaya, kita ibadat puasa, kita buat amalan sedekah, kita amalan kebajikan, apa saja, kita dengan Tuhan. Rahsia di antara kita dengan Tuhan. La ya'lamuhu malakun. Tidak boleh mengetahui,
tidak mengetahui akannya akan ikhlas ni oleh malaikat. Para malaikat pun tak boleh tahu. Kalau malaikat tahu, fayaktubuh. Maka dia akan tulis kebaikan kita tu. Malaikat kalau dia tahu ikhlas kita tara mana. Nah, berapa persen ikhlas kita dengan Tuhan. Kita semaya di pagi ni. Nah, kita dengan Tuhan berapa persen. Kalau malaikat tahu dia tanda. Kalau dia duk tanda tu, rokok kita, iya kita, nah, sujud kita, kita istirahat, tara tu ya kita berdoa, dia tanda tu ya. Masalah keikhlasan kita, dia tak boleh tahu. Malaikat tak boleh tahu. Kalau dia boleh tahu, dia tanda ikhlas kita. Hak ni rahsia di antara kita dengan Allah. Sirrun bainallahi wa bainal abdi, itu ikhlas. La ya'lamuhu malakun fayaktubuh. Tidak mengetahui akannya akan ikhlas tu oleh malakun, oleh malaikat. Fayaktubuh. Kalau dia tahu, dia akan tulis. Berebut tulis. Nah, tu dia. Lepas tu, wala syaitan, dan bukan syaitan. Syaitan pun tak boleh tahu juga. Syaitan pun tak boleh tahu juga. Kalau syaitan tahu kata kita buat ibadat duk semayah ni tu ikhlas, fayufsiduh, dia akan merosakkan. Pisah juga, cari jalan. Nah, cari jalan nak merosakkan amalan kita. Sabit tu dia duk cari jalan semua tu, duk cari jalan takut kita ikhlas. Sabit dia duk cari jalan, apa kata orang duk tikam kita ramai ni, dia selalu boleh perut kita. Tengok orang duk tengok meramal ni. Pisah buat muka lain pula. Orang duk tikam meramal, orang duk turut meramal. Tu. Mu buat muka lain pula. Orang turut mu. Kita pun pergi pula. Ni nak rakyat kata syaitan ni cari jalan nak rosakkan kita. Kalau dia tahu, tentu dia buat. Tu pun dia cari, pisah. Tapi Tuhan tak tahu rahsia ikhlas ni. Wala hawan fayamiluh. Dan hawa nafsu kita sendiri pun tak boleh tahu juga. Nah, tu. Dan nak rakyat kata nafsu pun tak boleh tahu juga. Nafsu kita sendiri tahu, tapi nak ayat kata nafsu pun tak boleh tahu juga. Kata kita ni duk buat gapo, tujuan gapo kita buat. Amalan kebajikan ni dia buat ni kerana siapa? Sebab itulah kita kena jaga keikhlasan kita. Nah, bapa-bapa, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang mana kita duk buat kebajikan dah, yang mana kita duk buat apa sahaja benda hak kita duk wera, benda hak kita duk live ni tu, ambil maklumat ke dunia air ke, ataupun ambil maklumat ke bomo air ke, ataupun ke doktor ke, ataupun masalah alam sekitar ke, ataupun masalah agama ke, semua boleh pala. Kita tolong orang baik ke mutu, baik ke kereta, semua boleh pala. Bukan maknanya masjid saja yang boleh pala. Nah, musalla saja yang boleh pala, ngajar Quran saja yang boleh pala, ngajar qiraati saja yang boleh pala, ngajar tajwid saja yang boleh pala. Tak. Bukan hak tu saja dak. Kita tolong baik kereta orang pun boleh pala, walaupun dia upah duit pun boleh pala sepatutnya juga, tapi hati kita. Supaya kereta mari cak depan kedai kita. Nah, mari cak depan kedai kita nak beki. Ni berita mapuh ni. Di bawah di dalam perut kereta ni duk bunyi klok-klek misalnya. Kita mari nak beki, dia boleh pala. Kalau dia saat itu ada ikhlas, dia boleh pala. Pada tu. Pas di sini kita nak beza sikit masalahnya ikhlas dengan ihsan. Nah, sebenarnya dua-dua tu boleh pergi mari, tetapi kita nak perala sikit. Misalnya kita kata kita ni beki ni habis tak ada banyak, misalnya kita beki ni tak ada guna barang beli kali. Kita jadi necang deh. Tak ada guna barang beli. Misalnya skru duk pernah kot dalam kedai kita. Payah jatuh skru suti. Jatuh skru suti ruote. Lepas tu kereta dia jadi orang jadi tak nak tenai molek sebab apa? Sebab cabut keru tu. Suti gitu je. Lepas tu tuai dia tak tahu. Kita bos skru suti tu, skru pada ikut dalam bekas-bekas kita tu je. Jadi kalau kira tak ada harga sangat lah. Kalau kita beli dengan harga kita pun, jatuh 2-3 kok, 4-5 kok itu je suti. Misalnya, lepas tu benda tak ada jadi harga sangat. Sebab lama-lama dah keru-keru duduk dalam tu. Pada bohot tu ya, sudah. Kereta je jadi kemas molek. Lepas tu kita, kalau tak ambil duit, kita tolong beki dia,
dengan keikhlasan kita, kita dapat dah pahala. Dapat dah pahala. Lepas tu kalau kita ambil duit pun keikhlasan kita. Setara mana kita buat benda ni, benda ni kalau kalau ambil duit kereta lain-lain ni, kita ambil 1,000 misalnya, kita ambil 1,000, tapi kereta demo tu, kereta demo ni, kita ambil lah 300 kerana keikhlasan kita. Jadi keikhlasan kita tu kita ikat semua. Kita ikat semua, we ada semua dalam diri kita. Maknanya kalau kita ada keikhlasan hak tu dia boleh semua pahala. Cuma kalau nak tanya kata, kita hak ni tu bos keru sutir dia. Harga dia 45 kok gitu ya. Lepas tu 45 kok gitu tu kita tak ada kena beli gapo oleh kita. Sebab orang hak duk mari buai, mari duk tukar gapo tu tak ada nak dah. Kita pun tanya, dia tak ada nak dah. Benda tu duk kabung-kabung gitu ya dalam kedai kita tu. Lepas kita kalau kita tak ambil duit, kita dapat keikhlasan. Kalau kita ambil duit, maknanya kita di sini keikhlasan kita boleh, tapi ihsan kita tak boleh. Pahala ihsan dengan pahala ikhlas tu suku-suku pula. Nah, pahala ihsan kita dengan dia, pahala ihsan dia tak boleh, tapi pahala ikhlas kita boleh. Kita ikhlas buat tu kan, boleh pahala. Ihsan kita dengan dia tak boleh sebab dia bayar. Dia bayar kita pun ambil duit. Jadi hak ihsan kita tak ada boleh, tapi hak ikhlas kita buat tu boleh. Ada tu. Supaya orang buat upah baca Quran ke atas ke atas ibu bapa dia yang meninggal dunia, dia pergi upah baca tu. Upah baca upah baca saat itu 30 juzuk. Berapa ni? Demo nak upah ni. Dia kata kita ni 10,000 kita dah ambil misal deh 10,000 kita dah ambil. Manakala 10,000 di sini ayat kata ia boleh pahala ikhlas dia baca tu boleh pahala ikhlas, tapi pahala ihsan dia tak ada. Pahala ihsan dia. Nah, pahala ihsan dia tak boleh. Dan sebab apa? Sebab ia ambil duit ni, jadi ihsan tak ada, ikhlas ada. Pahala ikhlas ada, pahala ihsan tak ada. Kalau nak boleh pahala ikhlas kata, pahala ihsan kata, dia tolong baca kepada si mati ni 30 juh. Nah, macam buat tahfiq dogi tu, baca cukup 30 juh. Lepas tu, tuai dia tanyalah, lepas tu berapa ni kena itu ni, harga baca ni. Upah tu. Bagi satu kaum hak kata boleh upah tu lah, bagi satu kaum hak kata tak boleh upah, maka hak tu tak boleh lah hak tu. Sebab berasal pada ayat kata wala tashtaru bi ayati thamanan qalila tu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tu bahasa dia. Ni hak bahasa bagi mereka kata pahala tu siapa hak ni tu, lepas tu boleh upah. Bila boleh upah di sini, berapa ni? Sudah baca dah ni 30 juzuk ni. Dak kita tak ada nak perkara kali. Lepas tu dia pun akik nasi we makan. Lepas tu tak apalah hak ni boh minyak kereta 500 kok. Tu hak ni misalnya nak 1,000 kerana hak ni kita tak ada nak oleh upah, cuma dia bui hak tu. Hak ni dia boleh pahala ikhlas dan dia boleh pahala ihsan. Boleh pahala ihsan sebab dia mari baca, nah dia ikhlas. Buat ikhlas. Cuma dia mau sedekah mari tu ambil. Nah, ambil buat minyak kereta dia lagi pula budak-budak. Nah, 50 kok sore gapo tu. Hak tu boleh pahala dua-dua, ikhlas dan ihsan. Hak lagi sebab dia makan upah baca ni. Dia buat mari berapa orang 10 orang kerana baca 30 juzuk. Berapa ni? Itu baca ni 10,000 jadi 10,000 jadi. Kita pun waktu baik duit 10,000 sedekah. Kita baik duit 10,000 upah 10,000 tu sebab ayah wasiat suruh buat baca kepada dia han itu suruh upah lah. Baca ni. Lepas tu kita pun upah lah turut wasiat ayah kita tu. Jadi hak tu tuai hak buat han itu dia boleh ikhlas, boleh pahala ikhlas tetapi pahala ihsan tak ada. Tak ada. Boleh pahala juga tapi pahala ihsan tu tak ada. Itulah kita nak faham kata ihsan dengan ikhlas tu beza mana. Mudah-mudahan bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita boleh faham bersama. Nah, di dalam kita nak menutupi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak buat ibadat apa saja, kita nak buat kerja dunia apa saja, jangan terlupa. Nah, kita ada ikhlas di dalam diri kita. Ada ikhlas, ada kesuci hati kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam ayat kita berdasar pada ayat surah Bayyinah ayat 5 tu, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin. Apa sahaja disuruhkan mereka itu. Nah, jadi
hikmat ibadat mereka itu honoknya hal keadaan mukhlisin, suci hati. Nah, baginya bagi Allah itu ad-din. Jadi segala kerja agama jadi suci hati. Lepas kita kerja buat dunia pun, kita jadi suci hati ikhlas dengan Allah, ya boleh pahala. Boleh pahala. Kita ni Tuhan ibarat dengan ikhlas, dengan mukhlisin, dengan isim fa'il, mukhlisin. Adapun para nabi dan para rasul ya ibarat dengan mukhlasin. Mukhlasin. Nah, sebab apa? Sebab apa kita ibarat dengan mukhlisin isim fa'il? Kita hamba Tuhan, orang biasa kita ni, nah, iaitu kita sebagai umat ni, Tuhan ibarat dengan mukhlisin isim fa'il. Adapun para nabi, para rasul, Tuhan ibarat dengan mukhlasin isim maf'ul. Nah, isim maf'ul mukhlasin. Nah, jadi mukhlasin di sini min awal patah sebelah akhir. Nak royak kata di sini keikhlasan yang ada pada kita selaku umat dengan keikhlasan yang ada pada para rasul dan nabi-nabi, ia tak sama. Pada nabi-nabi dan rasul-rasul Tuhan jaga. Tuhan sendiri jaga. Hak kita sendiri kena jaga. Hak para nabi dan rasul Tuhan jaga. Sebab itulah syaitan iblis ni apabila Tuhan tahu dia tubik daripada syurga, dia kata kepada Tuhan. Ayat ni duduk di dalam surah As-Sad. Ayatnya 82 sampai 83. Ia kata ia iblis fa bi'izzatika la uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlasin. Isim maf'ul. Nah, min awal patah sebelah akhir. Kalau kita mukhlisin min awal kasrah sebelah akhir. Itu isim fa'il. Maka di sini syaitan kata iblis kata fa bi'izzatika ai biqahrika wa sultanika, dengan kekerasan engkau ya Allah, dengan kerajaan engkau ya Allah, la uwiyannahum ajma'in. Maknanya la udillannahum ajma'in, aku akan menyesatkan semuanya hamba kamu. Aku nak menyesat semua, syaitan kata. Aku nak menyesat semua hamba-mu semua. Mu tahu aku tubik, mu keluar aku tubik daripada syurga, aku nak menyesat habis. Nah, nak menyesat semua. Tu. Apa hamba kamu? Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba engkau yang terpilih, yang tersuci. Siapa? Para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Sebab itulah mereka itu maksum. Mereka itu maksum. Maka sekadar itulah, nah, ibu-ibu dan bapa-bapa yang sedang mengikuti majlis live kita di halaman Dar Al-Ansar ataupun di Pondok Benda Baru ni, mudah-mudahan kita buatlah kebajikan dengan ikut like, ikut share, supaya kita dapat ikuti bersama, dapat kita ambil manfaat bersama. Maka sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.